Assalamualaikum. Good morning, doktor. Morning. Maslan ni? Saya. Morning, Doctor. Okay. Morning, Syami. So, macam mana hari ni? Everybody sihat? Sehat, doktor? Okay. Alhamdulillah, Pak. Okay, bagus. Minggu lepas dah test number 1. Okay. So, saya pun belum tengok lagi lah. Dia punya apa nama jawapan-jawapan daripada pelajar-pelajar. So hopefully is it okay? Rasanya tak ada masalah sangat kan? Test 1. Yeah? Daripada apa yang soalan yang saya tengok tu, basically it's quite straightforward lah. Tak ada yang mengelirukan sangat, especially dalam apa nama problem tangga. Tangga tu very straightforward lah. Satu rentang, FL bagi 10. Okay. And mostly semua dapat okey lah yang tu. Cuma dia agak besar sikit lah reinforcement sebab rentang dia panjang. 1575. Ada yang spacing dia kecil je, 75. Itu kalau guna diameter 10. 10. Betul. Kalau guna diameter 12 mungkin besar sikit lah dapat spacing dia. Okay, so kita ada berapa? 14 participant. Okay, tak apa, kita tunggu sekejap lagi. Ada yang miss sahur hari ni? Ada. Okay. Kita ada, sekejap saya check. Kita ada 15 participant. Okay, 15 participant. Ada Nazirah Tinsin, Najmuddin Osman, Azlin, kemudian Aida Atika, Najmuddin, Azli Kamarudin, kemudian Hidayah masuk awal tadi. Izatul, kemudian Lee Ming Yuan pun ada, Mazlan ada, Mazlan, Iskandar, apa lagi? Nazmi Kamarudin, video sekejap. Nurul Ifah ada, Putri Najla, Siti Mariam, Syahmi, Wan Muhammad Nazrin, ramai dah ni, 18. We have 18 participants. Berkenaan projek macam mana? Akmal pun dah masuk dah, Akmal Farzana. Okay. So far projek macam mana? How's the progress of the RC punya project? Anybody? Ada yang dah start column design? Baru frame. Baru frame lagi? Frame analysis? Doktor nak tanya. Ya. Yeah. Alang belum ramai yang masuk ni. Boleh tak doktor share screen untuk whiteboard? Okay. Whiteboard. Alright. Okay. Doktor accept. Okay, approve. Okay, saya dah approve dah. Okay. Right, ni kita discussing sikit pasal projek
RC2. So Syami tengah nak highlight certain problem mungkin dari segi column design lah. Okay. Jadi tiang ni tiang tepi tiang sudut corner column. Kalau nak analisis tu macam mana doktor? Silap pula. Tiang ni tiang yang corner ni, sudut. Betul? Column sini So kalau nak analisis, okay, semua analisis akan ada moment major dengan minor. So katalah your column ni. Okay. Column, kemudian ada beam. Okay. Beam satu side sebelah sini, beam satu side. Kalau inilah orientation column, okay. Or paksi major would be yang ini. This would be your major axis. Okay. Major axis Z. Membagi dua sisi yang panjang. Dan ZZ ni adalah akibat pembebanan pada rasuk yang ini. Sorry. Yang Y kan? YY. Yang ini yang loading ataupun rasuk yang menghasilkan moment MZZ. Okay, MZZ. MZ. Manakala kalau paksi Y, kata saya ambil Y ni, paksi yang ini, this is paksi Y. Paksi Y. Okay. Maka yang menyebabkan lenturan ni, lenturan pada paksi Y ni, ialah yang pada rasuk sini. Jadi untuk nak dapat analisis MZ dengan MY ni, maka kena buat dua kali analisis. Satu subframe yang okay. Subframe yang menunjukkan column, kemudian kita ada beam. Yang ni katakan saya nak dapatkan MZ. Okay. Kita nak tentukan moment Z. Moment Z. So rasuk ni katalah rasuk RZ. Okay. Manakala rasuk yang ini saya tandakan sebagai RY. So satu subframe ni akan memerlukan, kalau kita nak tengok pada paksi Z lah, mana rasuk yang kita consider sini adalah RZ. Okay. Dapatkan loading sini. Maximum load. Okay, maximum load. Gunakan one free joint subframe ni. Okay. One free joint subframe. Maximum loading sini, maximum. Maka dapatlah bending moment, dan bending moment yang ini ialah bending moment MZ. Sebelah bawah dan juga sebelah atas. So untuk sebelah bawah ni tiang bawah refer kepada rajah yang ini dan tengok yang mana yang lagi besar nilai dia. Of course saya rasa yang ini yang paling besar. Bila besar dia positif, yang kecil dia negatif. Ini untuk tiang bawah. Untuk tiang atas ambil yang ini. So rajah ni adalah rajah moment MZ. Okay. MZ. Referring kepada plan yang ini, orientation macam ni. Yang menghasilkan ataupun yang menyebabkan moment MZ adalah rasuk RZ. So rasuk yang kita masukkan di sini adalah rasuk RZ, kolom, tiang atas, tiang bawah. Apply maximum load 1.35 GK plus 1.5 QK and buat one free joint punya subframe analysis. Maka dapat bending moment untuk tiang bawah dan juga tiang atas. So ini gambar rajah moment lentur untuk reference MZ. Dan kalau untuk reference MY, maka kita punya subframe masih lagi subframe yang simple macam ni. Okay. One free joint subframe. Tapi sekarang ni kita punya
rasuk yang kita consider sekarang ni adalah rasuk RY. Jadi rasuk di sini adalah rasuk RY. Kalau tadi kita gunakan rasuk RZ sini, sekarang ni kita gunakan rasuk sini rasuk RY. Okay. Beban maksimum juga, maksimum. Dan daripada sini kita akan dapat bending moment pada kolom tiang bawah dan juga tiang atas. So bending moment yang ini adalah bending moment MY. Guna untuk tiang bawah. Okay. Untuk lower column gunakan bending moment yang ini, tiang bawah. Untuk tiang atas gunakan yang ini. Bila kita buat analisis, katalah yang ni besar lah ya, nilai dia besar, positif, negatif. Katalah saya dapat sini 35. Okay. Jadi nilai di bawah sini ialah 35 bahagi 2, half. Okay. Jadi apabila kita buat analisis pada first floor ni, 35 kita katakan dapat moment 35 pada tiang bawah, maka one end dia 35, another end dia hujung sini ialah 35 bahagi 2. Okay, 35 bahagi 2, yang ini 35. Jadi kalau yang atas pun sama. Kalau atas ni 40, maka di sebelah sini menjadi 20. Separuh daripada nilai itu. Jadi kalau ikut pada macam ni, bermakna untuk a typical building yang mana kita ada 2 tingkat lah katakan 2-story building. Kita ada roof level, kemudian kita ada kolom, katalah saya tengok kolom tepi, corner kolom sini. Kemudian kita ada first floor, kita ada ground floor. Dan bawah ni is foundation. Okay. Bawah sekali ni foundation. Itulah foundation. Okay. So yang ini saya katakan roof. Kemudian first floor ni bangunan 2 story macam dalam projek lah First floor. Sorry. Okay. Right. Yang ini saya katakan first floor. First. Boleh. Okay. Roof, kemudian first floor. And then kita ada, saya ada ground floor sini. Ground floor. Okay. Ground floor. Jadi untuk dapatkan bending moment overall semua sekali, maka analisis yang perlu dibuat ialah untuk roof, ini subframe dia. Okay. Untuk first floor, yang ini subframe dia. Sebenarnya. Okay, untuk roof, okay, untuk roof dulu, my subframe will be macam ni, kemudian macam ni. Okay. Untuk first floor akan ada beam, kemudian kolom, okay, kolom atas, kolom bawah. Ini subframe. Dan untuk ground floor pun bermakna saya akan buat macam ni. Okay. And then macam ni. Ini merupakan the combination of subframe untuk dapatkan bending moment daripada bawah sampai atas lah untuk bangunan 2 tingkat ni, untuk this 2-story building. Yeah. Jadi apa yang dibuat ialah every time kita buat analisis, okay, every time kita buat analisis, contohlah saya ambil straight line ni warna pink. Okay. Bila kita buat analisis di sini, loading,
dikenakan loading sini, maximum load, maka bending moment yang saya dapat ialah yang ini, bending moment. Okay. Katakan ini saya tandakan sebagai point A, point B, point C. So ini adalah MA. Positif, negatif. Kemudian bila saya pergi kepada level yang ke bawah, first floor ni, again saya masukkan loading maximum, maka saya akan dapat moment, moment untuk yang ini, saya akan dapat something like this. Macam ni. Kemudian macam ni. Kemudian tu sebelah sini dan yang ni. Okay. So ini pada titik B. So kita ada MB untuk tiang bawah, bottom. Dan yang ini MB moment pada point B untuk column top. Cuma nilai di sini, okay, nilai yang ini, this value dengan this value adalah pada kedudukan yang sama. Tapi pilih yang terbesar di antara dua. Okay. So ini pada point B, ini pada point B, ini pada point A, ini pada point C. Okay. So pada point A ke atas ni ada dua nilai moment, pilih yang besar. Okay. Begitu juga nilai di sini, okay, negatif ni dengan moment di sini, MB top ni, of course yang ini akan jadi lagi besar pada ni. Okay. So inilah gabungan dia punya condition ataupun keadaan di mana kita membuat analisis untuk 3 different level. Ini pun dikenakan beban maksimum dan bending moment diagram kita akan dapat ini column stump. Column stump bahagian bawah ni biasa kita ambil dalam kedalaman sini usually dalam about 1.2 meter lah. 1.2 meter. So bermakna untuk dapat complete overall bending moment, akhirnya kita combine semua sekali. What we do is kita combine semua raja-raja ni. Kita akan dapat sebelah sini MA, yang ini M yang ini, MB top, kemudian yang ini will be MB bottom. Sampai di bawah kita akan gunakan nilai yang ni sebab dia lagi besar. Dan yang ini akhir sekali lah. Yang ini MA, MB bottom, yang ini MB top, okay, untuk top column. Dan yang ini MC bottom untuk bahagian column stump. Dan ini pula adalah MC bahagian top. So overall kita akan dapat yang ni lah. This diagram of bending moment diagram daripada bawah sampailah ke atas. Untuk tiang yang dipilih ni, contohnya tiang ni. Dan remember yang ini ni, tiga-tiga ni, okay, all three ni, yang ini, 1, 2, 3 ni, ini semua katakan terhadap MZ. Ini kena ulang balik terhadap MY. So, MY ni, tu minimum. ya? Yeah? MY tu yang kita buat minimum kan? Tak, MY pun maksimum macam tadi. Macam yang kita tengok tadi. Okay? Macam yang Syami kita bincang tadi. MZ dengan MY ni. Kat sini. Okay? So, MZ. Okay, MZ yang ini diakibatkan oleh rasuk yang ini. RZ. So, bila kita buat analisis macam ni, loading sini maksimum pada RZ ni. Okay, pada RZ ni is maksimum. Bila kita tengok pada MY, menyebabkan MY ni related kepada rasuk RY. Jadi ini pula susunan beban dia masih lagi maksimum. So bermakna untuk dapat MZ dengan MY pada satu level sahaja, okay, pada satu level, kena buat 2 kali. MZ sekali,
MY sekali. Barulah dapat bending moment MY, yang ni bending moment MZ. Jadi yang saya tunjukkan sini, kalau daripada ground sampailah ke roof, okay, kita nak dua-dua bending moment MZ dengan MY, maka yang ini 3 ni sekali terhadap paksi MZ katakan, sekali lagi terhadap paksi MY. Jadi bermakna kena buat ulang ni 2 kali lah. Tapi loading pada masing-masingnya adalah maksimum. Maksimum, yang ni pun maksimum. Kalau terhadap MY pun maksimum. Okay? So itu antara skop yang kena buat dalam projek, dalam RC1. Dalam RC2. Yeah? Menentukan bending moment. Dapatnya ni, sebab tu saya katakan, setiap pelajar buat 1 kolom dah cukup dah. Sebab nak dapatkan bending moment ni terhadap kedua-dua paksi Z dengan Y, melibatkan yang ini, analisis subframe type 3 pertama, subframe type 3 ke yang kedua, yang represent level 1, yang ni subframe type 3 juga represent roof. Okay? Yang mewakili roof, mewakili tingkat 1, mewakili ground floor terhadap satu paksi. Jadi kita ulang balik. Untuk roof, first floor dan ground floor untuk paksi Y pula. Okay. Bermakna katalah kalau kita tengok plan view, okay, pada pandangan plan, kolom kita katakan macam ni pula sekarang ni. Okay. Kolom kita macam ni. Kita punya beam, kita ada beam satu sini. Ini kolom tepi. Edge column, perimeter column. Bukan corner column, tapi perimeter column. Yang tepi, yang mana ada okay, ada 3 beam sahaja. Only 3 beam sahaja pada kolom tersebut. Again, paksi Z, yang ni will be paksi utama, ZZ, membagi 2 sisi yang panjang. Okay. Dan yang ini akan jadi paksi Y. Ini akan jadi our minor axis, paksi Y. Moment terhadap paksi Y macam ni, yang ni kita MY, yang menyebabkan MY ni adalah rasuk yang ni. Katalah saya ambil sini, rasuk 1. Okay. Pembebanan, okay, rasuk 1 related kepada MY. Beam 1 relate kepada MY. Manakala kalau ni paksi Z, lenturan terhadap paksi Z, lenturan dia yang ini, kita istilahkan sebagai MZ. Yang menghasilkan MZ ni adalah rasuk ni. Katalah saya namakan rasuk 1, rasuk 2, R2, beam number R2 dan beam number R3. Rasuk ni rasuk yang ketiga, R3. So loading pada rasuk 2 dengan rasuk 3. Okay. Jadi kalau nak dapatkan MZ, nak obtain what is the value of MY dulu, katakan kita nak tentukan MY, maka subframe untuk MY dia ialah something yang macam ni. Sebab MY ni diakibatkan oleh satu beam saja. Bermakna kita ada column and then beam one side saja. Okay. Yang ini kita bentuk subframe dia untuk mendapatkan bending moment MY. Jadi kita akan dapat loading dulu, yang masukkan loading, okay, maximum, dan from here kita akan dapat bending moment untuk MY ni. Katalah saya dapat bending moment something macam ni. Yang ni kena besar, yang ni kena kecil je. Okay. Positif, negatif. Kemudian satu lagi untuk tiang atas pun sama. Yang ni positif, besar, yang ni negatif. So nilai di sini, this value ni is bending moment MY yang diakibatkan oleh rasuk R1. So bending moment ni adalah MY yang diakibatkan oleh rasuk R1.
And kalau saya nak dapatkan bending moment pada RZ pula, MZ pula, then saya punya subframe bentuk dia macam ni, lain sikit. Sebab dia ada beam sebelah kiri dengan sebelah kanan. So, ini bentuk subframe dia. Okay. Loading ialah maksimum load pada rentang panjang. Katakan yang ini rasuk R2 tadi. Okay. Rasuk R2. Rasuk R2. Ini rasuk R3. Sini ada rentang L2. Yang ini rentang L3. Span of the beam. From observation, L2 lagi besar, panjang daripada L3. Maka loading yang kita apply ialah maximum load pada rentang panjang, minimum load pada rentang kecil. So yang ini minimum, yang ini maximum. Ini case kalau ada beam kiri dengan kanan. Why ada beam kiri dengan kanan? Sebab kalau tengok pada pandangan plan, kita ada R3 sini dengan R2 yang menyebabkan moment MZ. So moment MZ related kepada R2 dengan R3. Sebab tu kita ada R2 dengan R3. Dan R2 tu lagi panjang daripada R3. Beam dia lagi panjang, L2 tu lagi besar daripada L3. Maka sebelah sini maksimum, sebelah sini minimum. Maka dapatlah kita bending moment untuk MZ. Contoh dia, from analysis dapatlah bending moment sini. Positif, negatif, M01 dengan M02. Yang ini pun dapat positif, negatif. Yang ini adalah untuk mendapatkan MZ. Khas untuk mendapatkan MZ sahaja. Yang ini untuk mendapatkan MY. Okay. So subframe yang atas ni untuk obtain MY. Subframe yang bawah ni untuk dapatkan MZ. Anybody yang tak clear? Ini kita bincangkan, kita belum masuk topik kuliah lagi, tapi tak apalah, kita bincangkan pasal projek ni sebab dah lama saya tak tanya pasal projek tu. Jadi bila tanya projek tu, ada yang Syami tadi raise up masalah dari segi, we have 35 participant. Masalah dari segi bending moment. Contohnya asal yang ditanya oleh Syami tadi, kalau kita tengok pada tiang tepi ni, tiang sudut, corner column, ada beam dengan ada beam. Something yang macam ni. Beam dengan beam. Pertama sekali, pada tiang tersebut, tentukan paksi. Kalau inilah orientation column, maka inilah paksi Z, inilah paksi Y. Paksi Z, moment terhadap paksi Z, arah dia macam ni. Diistilahkan MZ. Dan yang menyebabkan MZ ni adalah rasuk ni, bukan rasuk ni. Rasuk ni. RZ. Jadi saya tandakan rasuk ni sebagai RZ. Begitu juga yang ni. Ni paksi Y. Moment terhadap paksi Y, kita istilahkan sebagai MY. Yang menyebabkan MY ni adalah rasuk RY. So kita ada dua rasuk, RZ dengan RY. Soalannya, kita nak consider rasuk yang mana untuk moment yang mana. Jadi daripada rajah ni kita jelas, kalau kita nak dapatkan MZ, subframe dia kena yang ini. Di mana rasuk ni adalah rasuk RZ. Kalau kita nak dapatkan tentukan moment MY, kena refer kepada subframe yang ini, yang mana rasuk ni adalah rasuk RY, dapat moment yang ini, moment ni adalah MY, moment yang ini adalah MZ. Jadi kita kena bezakan. Setiap tiang akan ada MZ dengan MY. Okay. Tapi kalau orientation yang macam column macam ni. Kalau orientation column dia lain, orientation column dia macam ni, macam ni pula orientation column. Jadi what happened? Paksi Z bukan lagi yang paksi yang ini, tetapi yang ini dah jadi paksi Z. Okay. So dia berubah. Dia akan berubah, bukan lagi Y di sini, tapi yang ini dah menjadi paksi Z.
paksi utama. Okay. Paksi utama Z bukan Y. Okay. Kalau orientation column beginilah. Kemudian paksi yang ini bukan lagi paksi Z dah. Menjadi paksi Y. Jadi maksud dia, untuk nak dapatkan yang momen yang ini, bukan lagi MY tetapi menjadi MZ. Sebab paksi Z di sini, okay, paksi Z yang ini, momen terhadap paksi Z kita istilahkan sebagai MZ, dan paksi Y yang ini, okay, momen terhadap paksi Y diistilahkan sebagai MY. Bukan lagi paksi Z tapi momen Y. Jadi momen Y sekarang ni, kalau tengok sekarang ni, momen Y diakibatkan oleh rasuk RZ. Jadi momen yang kita dapat di sini ialah momen Y, bukan momen Z. Bukan MZ tapi MY. Dan begitu juga kalau kita tengok sini, momen yang ini paksi Z, momen sini adalah momen MZ, yang mengakibatkan momen MZ adalah RY. So RY menghasilkan bukan momen MY, tetapi sekarang ini menghasilkan MZ. Itu dia punya kesan ataupun impact, direct impact dengan memilih orientation column, sama ada kita memilih column orientation macam ni, okay, ataupun column orientation macam ni. Kalau kita ambil yang ini, okay, kalau saya ambil yang ini, saya letakkan di sini, maka kes ni menjadi macam kes mula-mula. Di mana momen MY, okay, momen MY ni adalah momen yang diakibatkan oleh rasuk ni. Rasuk ni mengakibatkan MY. Tapi kalau sebaliknya, okay, sebaliknya saya pilih yang ini pula, okay, orientation column dia macam ni, maka dia macam ni. Rasuk RZ tadi, RY ni menyebabkan MZ. Sebab sekarang ni paksi Y bertukar menjadi paksi Z. Okay. Paksi Y dan asalnya paksi Y sekarang ni jadi paksi Z. Paksi Z yang asal dulu sekarang menjadi paksi Y. Jadi dia terbaliklah. Yang dulu MY menjadi MZ, yang dulu MZ menjadi MY. Kesannya ialah rajah yang ini bukan lagi rajah MZ tetapi rajah MY, dan rajah momen di sini adalah bukan lagi rajah MY yang asal tetapi dah tukar menjadi momen momen Z. Just by selecting orientation column-nya berbeza antara dua ni. Kita akan ada case yang berbeza. Yeah. So itu perbincangan kita, orang kata just discussion kita sebelum kita start lecture. Yeah. Ada apa-apa lagi soalan berkaitan dengan kolom? Doktor, saya nak tanya. Ya. Beza untuk kolom yang ada 2 beam dengan 4 beam adalah dari segi momen dan daya paksi kan? Ya. Kesan dia direct Gimana? kepada daya paksi dan juga momen. Jadi kalau ada 4 beam dalam satu kolom, maksud dia momen dia akan jadi rendah dan daya paksi dia tinggi lah kan? Betul. That's right. Kalau kita ada kolom yang ada 4 beams, okay, ada 4 rasuk, yang contohnya sini, saya ada beam, beam sini satu, beam kemudian tu ada satu lagi beam sebelah sini, okay. Satu lagi beam sebelah sini, and then saya ada beam sebelah sini, okay. And then ada beam sebelah sini, bermakna reaction daripada 4 rasuk ni, maka daya paksi saya besar, and dia very big. Tapi momen dia kecil. Daya paksi dia besar. Momen kecil sebab bila kita ada ni, yang ada kiri kanan ni, ini kiri kanan, nilai momen sini is very small compare dengan nilai momen yang di sini, yang mana ada beam sebelah aja. Okay. Beam sebelah, nilai momen sini besar daripada nilai momen yang mana ada beam left and right. Okay. Nilai momen ni kecil, nilai momen ni besar. Jadi betul Mazlan tadi kata yang kalau kita ada 4
rasuk, nilai daya paksi dia besar sebab reaction daripada 4 rasuk, moment dia kecil. Okey Mas Lan? Okey doktor. Jadi Okey. pasal yang moment tadi, kalau kita banding dengan kolom yang ada 2 beam sahaja, Okey, kolom sini. kalau misalnya moment untuk yang 4 beam tu lagi tinggi, tidak apa kan? Oh, kalau moment 4 beam ni bila buat analisis lagi besar daripada moment yang 2 beam ni. Betul. Okey. Maybe possible juga. Boleh jadi juga. Double check balik your calculation, tengok betul-betul ada tak tersilap mana-mana. Kalau betul-betul tak ada tersilap apa-apa, that means kemungkinan mungkin tiang tepi ni, rentang sini kecil, rentang sini pun kecil. Jadi moment dia tak besar. Because katakan rentang sini 2 meter, 3 meter. Yang ini pula rentang ni 6 meter, 5 meter, sebelah sini 6 meter, sebelah sini 5 meter. Jadi possibility sini moment dia besar, yang ini moment kecil. Okay. Betul doktor. Span dia berbeza. Span untuk yang 4 span yang dia ni berbeza, betul lah. Kalau lebih span berbeza memang panjang. kita akan dapat moment yang sini kecil disebabkan rentang dia kecil. Sebab dia related kepada sini. Sini moment maksimum, kemudian dapat fixed moment WL squared bagi 12. Okay. So L tu W L squared, L ganda 2. Jadi moment kat sini very closely related kepada moment directly proportionate kepada L squared. Jadi kalau L tu kecil, moment dia jadi kecil. L dia besar, moment tu besar sebanyak L squared. Kalau L dia kecil, moment dia kecil sebanyak L squared juga. Itu kesan dia dari segi antarhubung kait antara moment dengan rentang. Jadi possible kalau rentang sini kecil, manakala rentang sini besar, rentang sini pun besar, rentang sini kecil tak apa. Besar dengan kecil menghasilkan moment yang besar, besar dengan kecil menghasilkan moment yang besar terhadap Z terhadap Y. Yang ni kecil dengan kecil, jadi moment dia kecil. So mungkin possible 4 beams, moment dia lagi besar pada 2 beams punya connection. Okay. Kita masih discussion lagi. Anybody kalau ada soalan-soalan pasal kolom, boleh tanya pasal kolom. Bagus juga kita dah, ini anggap sebagai kelas tutorial lah. Sebelum kita masuk balik. Maybe besok kita masuk balik foundation. Okay. Siapa lagi yang ada dalam kelas ni? Jarang saya dengar suara ni. Apa nama? Najmuddin, Nazmi Kamarudin, Lee Ming Yuan. Yap, tak ada soalan yap. Berkaitan dengan kolom. Berkaitan dengan projek RC2 lah secara umumnya. Okay. So today kita discuss lebih kepada RC2 punya scope. Sebab yalah sepatutnya dah dapat bending moment yang ni. At this stage lah, sepatutnya kita dah dapat our combined bending moment diagram from ground floor sampailah kepada roof. Okay. Ground, first floor dengan roof. Dah ada bending moment dalam both direction. MZ pun ada, MY pun ada. And then baru kita proceed lagi ke bentuk. So yang inilah peringkat nak dapatkan moment dan not forgetting daya paksi. N. Okay. So luckily setiap pelajar satu kolom saja diberi. Okay. Because the amount of work walaupun just a single column nak dapatkan daya paksi dan juga moment terhadap kedua-dua paksi. Okay. Banyak juga kerja tu nak dapatkan ni. Nak dapatkan moment ni saja pun dah kena tengok 3 subframe. Okay. Dalam 3 subframe nak dapat loading. Loading nak kena buat agihan beban. Kalau UDS saja tak apa. Tiba-tiba ada apa? Ada point load pula dah. Point load. Ada point load kat sini. Okay. Ada point load pula kat sini.
Assalamualaikum dan selamat pagi. Selamat tengah hari dah, pukul 12 lebih dah. Okay. Terputus kita punya siaran tadi, siaran langsung. Mungkin okay. So, discussion kita pada pagi ini lebih kepada project management, bukan project management, project punya discussion. Okay. Discussion pasal project. Jadi harapan saya at least grouping, kita dah ada grouping masing-masing. Okay. Sebelum kita break itu, sebelum MCO tu kita dah ada kumpulan masing-masing. Cuma harapan saya kumpulan tu masih orang kata aktif. Ahli-ahli dalam kumpulan ada communication within your group. Sama ada menggunakan WhatsApp group, menggunakan messaging menggunakan WhatsApp, okay? Ataupun mungkin ketua kumpulan masing-masing you can gunakan Zoom sebagai discussion within your group member. Lagipun dia free je. Tak dikenakan charge bayaran, tak kena apa-apa charge, tapi limit dia 40 minutes lah. Macam kita punya experience hari ni. Dan all the previous experience pun macam tu juga kan. 40 minutes punya first round, and then break, kemudian sambung lagi 40 minutes, kemudian break, sambung lagi 40 minutes, sampailah orang kata dah discuss all the important points. Okay. So mungkin peranan ketua kumpulan untuk projek lah selain daripada menggunakan WhatsApp, maybe lebih jelas kalau dapat interact dengan ahli-ahli kumpulan menggunakan sama ada Zoom ataupun menggunakan apa lagi, Webex. Webex dia tak ada time limit. Ataupun whatever software yang lain ataupun apps, application yang lain lah. So kita sambung kita punya discussion, which is basically kita discussing on project kita. Okay. Project RC2 punya project work. Okay. So this is our discussion for today. So kumpulan-kumpulan macam mana? Communication sama ada menggunakan WhatsApp saja ataupun ada yang menggunakan online punya application macam Zooming. Anybody? Muzamil? WhatsApp je sir. WhatsApp saja ya? Okay. Ketua kumpulan, Muzamil ketua kumpulan Tak. Tak? Okay. Okay. Tapi kalau tak ketua kumpulan pun mungkin mungkin lepas 2-3 kali message WhatsApp tu mungkin sekali buatlah Zooming tu just to update balik apa yang kerja-kerja yang perlu dibuat. Okay. Sebagaimana yang kita bincang tadi sebelum ni discussion pasal apa nama kolom, banyak pasal kolom ya, pasal kolom. Dan basically apa yang kita nak ialah untuk kolom tu kalau kita ada bangunan yang 2 tingkat, 2-story building, basically what we want is to have your axial force dan juga bending moment pada kolom tersebut. So contohnya kita dah ada pada roof level ada bending moment dia. Okay. Kemudian pada first floor ada bending moment dia. Okay. Dan juga pada ground floor ada bending moment. Then untuk ground floor ni, okay, ground floor sampai pada ground floor, kemudian ground floor kepada foundation ni, ground floor kepada foundation, terbalik, dia dah padam semua. Okay. Jadi ground floor kepada foundation is something, okay, maybe dia macam tu je, zero bending moment pada foundation. Okay. Ini pada foundation. Okay.
Ini pada aras tingkat 1. Pada roof. Ini pada first floor. Ini pada ground floor. Yang ini, levelnya ini adalah foundation level. Okay. Asas. Jadi kalau asas ni, kalau kita tak menggunakan pile foundation, untuk bangunan 2 tingkat mungkin tak perlukan pile foundation, maka connection antara column stump dengan foundation ni dianggap sebagai pin connection. Kalau ingat balik masa kita buat design column dulu, tapi kita tak buat menggunakan kaedah yang mudah untuk mendapatkan effective height tu. There's a simpler method to use, yang mana kita boleh assume connection antara column dengan foundation, okay, sambungan antara tiang dan juga asas, okay, di mana asas ni adalah asas yang tidak bercerucuk, non-pile foundation ataupun shallow foundation. Maka sambungan di sini ni kita punya ground beam. Okay. This is our ground beam. Okay. So connection yang ini dianggap sebagai pin. Ingat lagi dia punya K factor untuk column. K diambil sebagai 0.1. Okay. K diambil sebagai 0.1 untuk sambungan yang mana sambungan tu antara tiang dan juga foundation, yang mana sambungan adalah sambungan T. So bending moment diagram ni untuk yang ini is something macam ni lah. Okay. Bending moment diagram dia untuk inilah bahagian bawah sekali. Terus zero saja. Zero moment kepada foundation. Ini untuk bahagian bawah sekali, column stump. Okay. Ini kita namakan column stump. Zone yang di bawah ni, okay, column stump, S-P-U-M-P. Okay. So connection antara ini kita anggap sebagai pin connection. Okay. Yang ini sebagai pin connection, yang ini sebagai shallow foundation yang tak ada piling. Okay. So yang tak ada piling kita istilahkan sebagai penapak cetek ataupun shallow foundation. Dan sambungan antara column dengan foundation is assumed as a pin connection. So yang ini is assumed sebagai pin connection. Pin connection, sambungan pin. Kalau dia sebagai deep foundation yang ada piling, kalau ada piling, there are piles dalam sini, deep foundation, maka yang ini kita boleh assume sebagai fixed connection dan ada moment transfer daripada column stump kepada foundation. So untuk RC project, oleh kerana bangunan 2 tingkat sahaja dan saya assume loading pun taklah besar-besar sangat, maka sesuai menggunakan shallow foundation sahaja untuk penapak. Cuma tegasan, stresses, okay? Okay, untuk foundation kan kita dah masuk kepada bab foundation. Kita ada tegasan galas izin yang perlu digunakan semasa nak design foundation ni, nak mendapatkan size dia. Kita perlukan tegasan izin. Jadi tegasan izin ni dalam kumpulan RC2 ni ada juga yang buat IDP3 bahagian geoteknik. Betul? Kan? So, jadi untuk nak dapatkan tegasan izin ni yang mana akan digunakan untuk foundation nanti. Jadi grup geoteknik, geoteknik, grup geo daripada IDP3 tu, okay, IDP3, please evaluate berapa tegasan izin berdasarkan kepada borehole result. Setiap kumpulan ada borehole result kan yang diberi oleh pensyarah masing-masing. Okay. Ada borehole 1,
BH1, BH2, okay. Dan seterusnya lah, banyak borehole saya ingat. Kumpulan ni section 2 geoteknik oleh Dr. Kamarudin kan? Azman. Dr. Azman, sorry. Okay, Dr. Azman Kasim. So Dr. Azman ada memberi borehole 1, borehole 2 dan sebagainya. So gunakan data-data daripada borehole ni. Okay. Use the data ataupun this borehole result untuk evaluate safe bearing capacity. Menggunakan kaedah macam-macam kaedah lah. Ada yang mungkin nak pakai Terzaghi ke, okay, Terzaghi's method ke, ataupun nak pakai Coulomb's method, ataupun nak pakai Skempton ke, whatever formula yang ada lah. Okay, yang itu saya rasa bebas. Dr. Azman pun memberi kebebasan untuk memilih rumus-rumus yang sesuai yang guna untuk mendapatkan tegasan izin. Okay. Assume depth yang ini sampailah ke bawah ni dalam lingkungan 1.5 meter. 1.5 meter untuk mendapatkan safe bearing capacity, tegasan izin. Okay. Loading yang bertindak daripada kolom ni, kita ada loading dia. Loading ni tak perlu. You don't require this loading. Yang perlu adalah mungkin yang inilah borehole ni. Borehole result. Sebab ada dalam tu ada standard penetration test, SPT, and value. Okay. Jadi daripada SPT and value ni, maka itulah kita dapat correlation antara SPT and value dengan safe bearing capacity. Ada tak Dr. Azman suruh buat settlement? Calculate settlement? Ada? Yang geoteknik, yang buat geoteknik, ada tak Dr. Azman suruh calculate settlement? Ataupun cukup untuk bearing capacity saja? Anything else? Ada lagi information yang geoteknik kena buat selain daripada bearing capacity? Tak ada? Siapa yang buat geoteknik dalam kumpulan ni? IDP 3 dalam RC2 yang involved dalam geoteknik ni. Dalam ni. Jiaming tak buat geoteknik ke? Ada. Akmal buat apa dalam IDP 3? Road Saya buat CPM, Doktor. Oh, okey. Yang paling susah. Pada saya lah. Paling susah nak buat CPM lah. Precedent diagram apa semua kan. Hidayah. Anybody? CPM, Doktor. Hidayah buat geoteknik kan? CPM, Doktor. Oh, CPM juga. Partner dengan Akmal. Ya. Siapa yang buat ni? Mazlan buat apa? Untuk IDP 3. Mazlan buat RC kan? Doktor, satu soalan lagi. Okey. Pasal daya paksi pada roof tu memang kita estimate kan? Ya. Kiranya yang 0.3 N tu cuma terpakai bila kita ada typical N lah. Bila kita ada apa? Typical value of N. Ya, betul. Typical value tu datangnya daripada normal. Kalau bangunan 2 tingkat, datangnya daripada first floor lah. Oh, okey Doktor. Okay. Jadi daya paksi ni pun kena estimate juga. Bukan estimate, nak kena kira. Cuma kalau daripada roof tu, daripada bangunan roof, katalah saya ambil tiang saya ambil lah contoh column, plan view. Ada yang buat square column ke? Okay, rectangle. Saya pilih rectangle. And internal. Saya tengok internal column. Column yang terletak pada bahagian dalam bangunan.
Bukan tepi, bukan sudut. Dia pada internal. Okay. Internal ni maksudnya di tengah-tengah bangunan tu lah. Central column punya group. Okay. Tiang-tiang dalaman. Yang mana ada 4 beam. Okay. Saya ada 4 beam. Jadi untuk nak dapatkan daya N ni, daya N pada kolom ni, maka nak dapatkan daya N sini, ya, maka saya kena, macam saya selalu buat lah, saya pecahkan kepada NGK akibat GK dan daya paksi akibat QK. Okay. Jadi saya tengok untuk dapatkan GK dengan QK ni, plan yang saya tengok ni, this diagram ni, okay, diagram yang saya tengok sini adalah pada first floor. Okay. Jadi saya refer pada first floor punya plan, pada tiang yang dipilih. Dan pada tiang yang dipilih, katakan tiang dalaman, central column, yang mana ada 4 beam. Okay. Dan saya tandakan, katakan, okay, beam 1, beam 1, beam 2, okay, beam nombor 2, ini beam nombor 3 dengan beam nombor 4. Okay. L1, beam 1, L1, beam 2, L2, beam 3. Jadi untuk setiap beam ni, saya kata contohnya untuk beam 1, saya akan dapatkan rajah dia, okay, sebagai simply supported moment, simply supported beam. Katakan saya dapat B1 sini, dan saya akan tentukan loading, all the relevant loading yang bertindak pada rasuk ni, tentukan. Kalau UDL saja, UDL lah. Kalau ada point load katalah ada point load pula kat sini. Okay. Jadi UDL saya akan ada dalam bentuk GK dan juga QK UDL. Yang mana unit yang ini adalah unit di sini untuk GK dengan QK ni kilonewton per meter. Saya juga akan ada katalah point load P sini. Unit dia kilonewton. Tapi P ni pun saya akan calculate untuk dalam bentuk GK dengan QK juga. Okay. Saya akan dapatkan P GK dia berapa dan P QK dia berapa. Ini yang point load. So ni rasuk B1. Katakan B1. Yang mana rentang dia adalah L1. Okay. Span adalah L1. So rasuk dianggap sebagai sokong mudah. Walaupun rasuk ni sebenarnya continuous. Sebenarnya rasuk ni daripada kiri sini continue sebelah kanan dan seterusnya. Tapi untuk mendapatkan daya paksi N sahaja, maka B1 ni boleh saya anggap sebagai disokong mudah. Hanya rentang P1 sahaja. B2 pun sokong mudah, B3 pun simply supported, B4 pun simply supported. So all beams yang masuk kepada kolom untuk tujuan nak dapatkan daya paksi boleh kita anggapkan sebagai disokong mudah. Jadi kita dapat direction sini. Okay. Dapat nanti nak balas sini. Okay. Dapatlah reaction sini. N GK dengan NQK. Gunakan GK sini. Gunakan GK sini. Dapat daya paksi GK sini. Contohlah saya ambil. Contoh dia GK sini saya ada 20 kilonewton per meter. QK 10. Point load sini katakan saya ada 25, 30 lah. 35. Yang ini QK point load dia katakan 25 kilonewton. Ini unit dia kilonewton. Yang ni unit kilonewton per meter. L1 ni katalah 6 meter. Jadi dapatlah GK. GK bersamaan dengan 20 kali 6 times 6 meter bagi 2.
separuh. Separuh ke sini, separuh ke sini. QK dia, daya paksi QK dia, dapatlah 10 darab rentang L bagi 2. Jadi daripada sini, daripada B1 ni, saya dah ada reaction yang ini. Reaction GK dia, daripada beam sahaja, dah ada berapa? 60 kali 6 kali 20, 120, 60 kN. 60. Daripada QK, saya dah ada 10 kali 6, 60 kali bagi 2, 30. Ini bebannya DL. Tak tambah lagi dengan point load. Katalah point load ni betul-betul center. L bagi 2. Ya. Center yang mana rentang sini ke sini adalah L1 over 2. So dapat P yang ini ni half ke sini, half ke sebelah sini. Tapi saya nak yang sebelah ni je lah. So untuk point load saya dapat campur bahagian GK sahaja. GK dia berapa tadi? 35 bagi 2. Campur 35 bagi 2. QK dia 25. So 30 campur 25 bagi 2. Jadi combination yang ini dan combination yang ini ialah total reaction daripada B1. And then kita tengok B2 pula. Lepas tu tengok B3. Lepas tu tengok B4. Jumlahkan semua sekali. Summation all the reaction ni. Reaction yang kita calculate tadi. Maka dapatlah satu daya paksi dalam bentuk GK dan satu daya paksi dalam bentuk QK. Ini semua base kepada first floor. Saya buat pada first floor. Jadi untuk total katakan daripada kita ada bangunan, kemudian kita ada roof, kemudian first floor, ground floor, and then foundation. Okay, this is our foundation. So N yang saya dapat ni, this particular N ni, okay, NGK dengan NQK yang datangnya jumlah 4 beam ni, okay, contoh yang kita tengok setiap beam sebagai simply supported, itu merupakan satu N. Okay. One value of N coming from first floor. Daripada first floor saja, inilah nilai N ni. Ini yang saya katakan istilah dia daya N. Yang mana N ni ada dua, GK dengan QK. NGK dan juga NQK. From one column, ni internal bermakna yang ini ni sebenarnya dia continue lah ni. Dia bukan stop. Okay. Yang tengah ni bermakna ada beam kiri kanan. Okay. Yang ini pun continue. Yang ini pun ada beam sebelah kiri, sebelah kanan, continue. Yang tengah, internal column, kita ada beam, okay, left side dengan kalau arah ni ada kiri kanan, arah ni pun ada kiri kanan. So, ini baru betul kiri kanan. So, N ni datangnya daripada first floor. Yang daripada aras tingkat 1 ni. Untuk tiang yang ini, dia menanggung beban daripada roof. Yang ni roof. Okay. This is our roof. Yang ini kita punya roof bebannya. Okay. Ini bahagian roof kita. Okay. Untuk tu yang saya assume loading yang datang daripada roof ni, daya dia saya ambil 0.3, 30% daripada N yang ini. Okay. Assumption sahaja. Assuming kita dah dapat NGK dengan NQK kat sini. Okay. Jadi untuk bahagian roof,
pembebanan ni adalah 30% daripada pembebanan tingkat 1. Untuk tingkat ground floor, ground floor ni pun akan transfer loading juga. Ground floor pun akan ada loading dia. Dan oleh kerana suspended ground slab, saya assume yang ini pun sama, N. Yang penting saya tengok pada first floor dulu, dapatkan N pada first floor ni, N yang ini. Kemudian saya apply pada ground floor pun N dia macam ni. Sebenarnya kena tengoklah, sebab kalau ground floor mungkin kita ada column, mungkin ada column, tapi mungkin ada 3 beam saja ataupun 2 beam saja, ataupun masih 4 beam tapi different value GK dengan QK dia. Tapi tak apalah, untuk simplicity, untuk memudahkan, maka saya assume N daripada ground floor yang datangnya daripada level ground slab ni, ground slab ni menghasilkan satu daya N yang sama dengan N yang ditanggung oleh tiang daripada first floor, daripada roof 0.3. Jadi bila kita nak design column, bila saya nak reka bentuk column, contohnya column yang ini, ground, first to second, maka saya dah ada N 0.3. Saya nak design from ground kepada first, tadi first to roof, kemudian bila saya nak design column yang ini, maka N saya ialah 1.3 N dia. Sebab dia menanggung 0.3 daripada roof, 0.3%, 30% daripada roof, 0.3 N. Daripada first floor, dia menanggung N. Jadi jumlah yang ditanggung oleh tiang ni adalah 1.0 N campur 0.3 N, which is 1.3 N. Finally, bila nak design foundation yang ini, bila kita design foundation ini, N yang ini, ni N ni dah menjadi berapa? Pada foundation menjadi N campur 0.3 N, bermakna daya di sini adalah 2.3 N. Okay. At this range yang masuk kepada foundation sini, yang masuk ke sini, semua sekali finally is 2.3 N. Itu masuk pada foundation. Tapi untuk design column, okay, design column yang first ground floor, okay, kepada first floor, from ground floor kepada first floor, column yang ini kita ada 1.3 N. From first floor kepada roof, kita ada 30% daripada N, 0.3 N. Moment yang macam kita bincang awal tadi, MZ, MY, moment dalam kedua-dua arah, itu yang kita bincang peringkat awal tadi. Yang ini untuk dapatkan daya paksi N. Jadi complete lah. Dah ada daya paksi N, okay, dah ada moment, then proceed kepada design. Bila proceed pada design, okay, kita dah ada N, kita ada M, kita dah ada daya paksi dan juga moment. So design floor by floor. Ground floor kepada first floor, satu design. First floor kepada roof, another design. Yang kita tengok tadi lah. First floor, ground floor. Okay. Kita dah ada bending moment diagram. Yeah. Dah ada semua nilai-nilai ni. Okay. Kita dah ada daya paksi, maka kita boleh proceed dengan reka bentuk untuk tiang tersebut. Jadi dalam proses reka bentuk, pertama sekali, jangan lupa slender. Slender ataupun non-slender, ataupun kita namakan sebagai slenderness limit. Okay. Slenderness limit, check. Yang ini buat dulu. Okay. Semakkan kelangsingan. Lambda limit, lambda Z comparekan dengan contohnya lambda limit. Kemudian lambda Y juga compare balik dengan lambda limit. Okay. Untuk lambda limit ada pengiraan dia, formula-formula dia. Untuk lambda Z ni pun formula dia.
umumnya lambda Z ni is based on LO divided by square root of I over A. Ini general equation lah untuk lambda. Cuma kalau kita guna terhadap Z, paksi Z, maka LO ni adalah LO Z. Kalau kita semakkan lambda Y, maka LO ni adalah LO Y. Kalau lambda Z, I inertia ni pun adalah inertia terhadap paksi Z. Kalau lambda Y, inertia ni terhadap paksi Y. Okay. Lambda limit pula pun ada rumus dia. Okay. Jadi untuk lambda limit, rumus dia 20 ABC bahagi square root N. Okay. A ni constant 1.1, B 0. Tak ingat 0.7. Yang penting C. Calculate nilai C. Sebab nilai C ni okay, nilai C ni is equals to apa formula dia? Ada rumus dia. Yang saya ingat belakang tu tolak RM. 1.7 lah. Okay, 1.7. Okay. C equals to 1.7 tolak RM. Yang mana RM ni adalah nisbah M01 bagi M02. Okay. Kita dah ada nilai N. Maka kita boleh calculate nisbahnya ini. Kalau tak ada nilai M01, M02 yang saya sebut dalam kelas, maka RM diambil 1.0. Jadi C menjadi 0.7 sahaja. Kalau C dia kecil, maka lambda limit kecil, kemungkinan dapat slender column. So kalau boleh kita nak besarkan sebelah kanan ni as high as possible. Sebelah kanan ni biarlah nilai ni besar. Nak dapatkan nilai ni besar, dapatkan nilai C yang sebenar berdasarkan kepada nisbah RM ni. Bermakna M01, M02 kena tahu dulu, calculate dulu. Moment kita dah ada, daripada moment ni dah boleh dapat M01, dah boleh dapat M02. Contohlah contoh kalau yang tiang yang ini, kolom yang ini, roof to first floor kepada roof. Kita dah ada nilai sini, katalah 19, yang ini 12, bawah dia 12. Jadi nak dapatkan M01 yang ini bermakna atas ni M02 dah besar, M02. 19 ni jangan lupa campurkan dengan M imperfection baru dapat M02. So itu antara aktiviti ataupun slenderness limit check. Lepas tu barulah kita masuk kepada design. Dah tahu slender ataupun non-slender, then finally baru kita start reka bentuk. Timbul satu lagi masalah. Uniaxial ke? Okay, uniaxial or biaxial. Ini pun satu masalah juga untuk design ni. AXIAL. Okay. Uniaxial lenturan satu paksi ataupun biaxial. Yang mana kena ambil kira dua-dua MZ dengan MY. Okay. So dalam kod EC, dalam EC2, EC2 kita ada dua condition. Nak tahu sama ada uniaxial ataupun biaxial, ada dua condition yang kena satisfy. Lambda Z over lambda Y. Okay. Itu lambda Y over lambda Z. Adalah syarat-syarat dia ni. Tengok balik dalam nota. Should not be greater than 2 ke should be less than 2, tak ingat saya. Ada dua. Basically ada dua condition yang perlu okay. Dua condition ataupun dua keadaan yang mana dia perlu satisfy. Okay. Tahu uniaxial ataupun biaxial. Ada dua condition. Okay. So kalau satisfy dua-dua condition, maka yang ini uniaxial akan menjadi uniaxial. Tapi kalau satu satisfy, satu tak satisfy, ataupun dua-dua condition tak satisfy, maka kolom direka bentuk sebagai biaxial. So ini langkah dalam proses reka bentuk nanti. Ini design stage. Uniaxial ataupun biaxial ni. Okay. Tapi sebelum tu
slenderness limit check, lambda Z, lambda Y compare dengan lambda limit. Ya. Sebelum pada tu, yang ini, daya paksi dan juga moment. Okay. Sebelum pada tu, ni. Okay. Agihan beban daripada beam, daripada slab kepada beam, loading dia. Yang kita permudahkan tadi tengok yang ni. Okay. Ini dah dia langkah pertama this. This is your first step. Distribute the load, dapatkan GK, QK. Dah ada yang ini, dan langkah kedua yang kita buat analisis tadi, N dengan M. Langkah ketiga, slenderness design ataupun slenderness check. Langkah keempat, baru reka bentuk, tengok sama ada uniaxial ataupun biaxial bending. Okay. So itu all those proses tu, each proses tu banyak juga tu, banyak kerja. Yeah. So bermakna just by concentrating pada one column, okay, harapan saya at least dah lepas stage yang ni, dah masuk kepada stage yang kita tengok pagi tadi ya, subframe analysis, untuk dapatkan MZ dengan MY daripada ground sampailah roof, bending moment dia macam ni. At the same time, grup geoteknik diharap dapat dapat bagi information berkaitan dengan safe bearing capacity yang akan digunakan untuk foundation design kemudian nanti. Walaupun belum lagi lah tapi safe bearing capacity ni just to inform datangnya daripada geotechnical group. Geotechnical group dah ada ke safe bearing capacity punya calculation? Based kepada borehole result, SPT N value. Anybody dah ada result dia? Tegasan izin? Anggaran dia untuk shallow foundation pada kedalaman dalam lebih kurang 1.5 meter. Anybody? Tak ada. Okay. Any question setakat ni? Ada soalan apa-apa? Ni faham doktor. Okey. Okay. Tadi terima kasih doktor. Boleh faham Tanya doktor. Okay. So memang yang ini kita anggap hari ni as kita punya tutorial lah. Chami dah start dia punya question and answer soalan-soalan. Okay. Kemudian Mazlan pun tadi ada problem yang related kepada column design. Anybody lain yang ada masalah dari segi project? Ada. Ya, siapa tu? Saya Muzamil. Muzamil, okey. Saya nak tanya, kalau question. loading daripada roof tu, Okey, loading daripada roof. kita consider dia punya self-fade saja ke ataupun kita ambil daripada yang kita dah calculate daripada NED tadi tu? Okey, itu yang saya buat di sini. Daripada roof ni saya tak consider dah loading apa dah. Saya ambil loading daripada sini first floor. Saya anggap daripada roof ni termasuklah self-weight, termasuk kekuda dia, termasuk whatever roofing dia, sama ada menggunakan metal cladding ke, nak gunakan clay tile ke. Saya anggap dia kosong 30% daripada yang ni. Terus saya anggap 30% daripada roof. Itu yang saya gunakan 0.3 ni. Mana saya tak go into detail. Okay. Tak go into detail dari segi pengiraan beban pada roof ni secara terperinci dia saya tak masuk. Saya cuma terus anggap 30% daripada level yang ini. Yang ini ada GK, ada QK, ada slab dan sebagainya. Roof tak ada slab. Bawah ni first floor ada slab. Tapi saya anggap roof ni, sebab tu saya anggap hanya 30% daripada pembebanan yang berlaku pada first floor. Sebab atas ni tak ada slab. Yang bawah ni ada slab. Ya. Beban slab tu pun dah satu komponen yang besar. Kemudian GK dengan QK dia. QK kalau bangunan office, ini 2.5. Kalau bahagian roof, dah lah tak ada slab. Tak ada 2.5 lagi. Sebab tu saya diambil around 0.30%. Saya anggarkan pembebanan bumbung ni tak melebihi 30% pembebanan tingkat 1.
Itu datangnya. Alright, so sambung our discussion. Okay. Tadi Muzammil tanya loading 30% tu yang datang daripada roof kan. Okay. So yang itu basically assumption yang saya buat. Okay. This is our roof level. Kemudian saya ada first floor. Kemudian saya ada ground floor. And finally saya ada ni lah, dia punya foundation sini. Okay. Kolom yang saya buat ni, this column daripada roof sampailah foundation ni. Ni kolom ni. Kita tengok internal column yang dalaman. Ada beam sebelah kiri dengan sebelah kanan. So loading yang datang daripada roof ni, okay, the loading yang saya consider ni, yang datang daripada sini, pembebanan ni, whatever loading yang ni, yang masuk kepada kolom ni adalah 0.3 daripada daya paksi N, yang mana N ni, sebenarnya N ni ada dua lah, NGK dengan NQK. NGK dengan NQK. Nilai N ni yang saya dapat base pada loading pada first floor. Base pada loading first floor, yang ni daripada N dia. Jadi daripada roof ni, saya anggap daripada roof ni, pembebanan dia 30% daripada N. Yang mana N ni adalah daya yang dikira secara detail at first floor. Ini pada tingkat 1. First floor. Jadi apply 0.3 daripada atas, 30%. Jadi bermakna kolom di sini dah ada 1.3 N. Okay. Foundation nanti, okay, bila masuk pada foundation 2.3 N. Jadi semua referring kepada N. Yang mana N ni adalah nilai yang dikira pada tingkat first floor dalam bentuk GK dengan QK. NGK dan juga NQK yang kita tengok tadi, awal-awal tadi, sebelum ni. Jadi ini yang saya permudahkan. Pada aras roof, saya tak kira detail. Dari segi finishing roof apa, dari segi pakai trusses dia macam mana, timber truss ke ataupun steel truss ke, cold form punya steel truss ke atau whatever. Saya cuma buat assumption bahawa pembebanan daripada roof ni adalah sebanyak tidak melebihi 30% daripada loading yang daripada first floor. Yang mana loading first floor ni pertama ada GK. Pertama ada slab. Atas tak ada slab. Yang kedua ada GK dengan QK. Yang of course berbeza. Bila sini tak ada slab, GK dengan QK dia taklah sama dengan ni. Tapi saya assume, sebab tu saya ambil nilai ni sebanyak 30% daripada first floor. Ground floor pun sama. Saya ambil 1.0 N. Jadi saya assume untuk ground floor, nilai yang daripada yang ground floor ni, okay, nilai dia pun sama, N juga. Sama dengan first floor. Jadi saya ada akhir sekali yang masuk ke dalam foundation ni, adalah N campur 0.3. Itu yang dapat 2.3 N. So saya dapat 2.3 N. Okey Muzammil, boleh faham? Ini cara yang orang kata tak berapa accurate lah. Simplification, dipermudahkan. Kalau nak lebih tepat, especially yang buat IDP bahagian RC tu, ada setengah-setengah pelajar dan saya pun kata rasanya boleh. Yang mana loading pada roof beam ni basically datang daripada GK, akibat brick wall, yang setinggi 1.5 meter. Semua beam, semua roof beam menanggung brick wall 1.5 meter yang termasuk di bawah GK. Jadi yang ini assumption yang banyak juga kumpulan buat
bila dia menggunakan software. Bila guna software takkan nak masuk 30% mana software nak tahu kan. Kena masuk nilai loading sini, GK berapa, KK berapa. Jadi GK yang digunakan adalah menganggapkan setiap rasuk pada roof beam ni, every beam, setiap beam menanggung ketinggian batu bata, ketinggian batu bata sebanyak 1.5 meter. Dari daripada situ dapatlah loading pada roof beam. Itu satu kaedah lah, satu anggapan yang boleh digunakan, boleh kita apply untuk mendapatkan daya yang datangnya daripada bumbung kepada kolom di bawah dia. Satu lagi kaedah is of course kita menggunakan kaedah yang lebih detail. Tengok jenis-jenis roofing dia. Metal cladding is the lightest. Paling berat clay roof tile, paling berat. Maybe 1.2 atau 1.3 kilonewton per meter square. Kalau metal cladding tu lebih kepada 0.6, 0.7 kilonewton per square meter. Evaluate loading tu pada truss dan truss tu memberi point load kepada roof beam. Itu yang lebih tepat lah. Itu dari semua accurate. Tapi kalau nak guna kaedah yang ini pun dah boleh. Assuming all the roof beam menanggung brick wall at least setinggi 5 kaki ataupun 1.5 meter. Setinggi 6 kaki, 1.5 meter ni. Ataupun dipermudahkan pembebanan daripada roof ni is approximately 30% daripada aras tingkat 1. Contohnya. Jadi siapa yang buat RC, IDP 3 RC dengan projek RC, you can compare lah. Okay. Macam mana? Mungkin kalau untuk cara hand calculation, gunakan yang ni, okay. Nak permudah, nak cepat, gunakan 30%. Bila menggunakan software, katakan assume 1.5. So banding balik result antara projek RC2 dengan software application IDP3, tengok result dia. Jauh ataupun dekat perbezaan antara anggapan 30% ni dengan anggapan menggunakan brick wall setinggi 1.5 meter. Okay Muzammil? So itu discussion ataupun dari segi nak menganggarkan pembebanan yang berlaku daripada aras bumbung. Secara tepatnya boleh kita evaluate. Based kepada roof truss. Berdasarkan kepada roof truss. Kemudian inilah dia punya dan daripada ni roof truss ni contohnya kita ada pelin kat sini, okay. Jadi pelin ni yang akan transfer load kepada roof truss, kepada rafters ni, dan akhirnya rafter tu yang akan transfer load kepada penyokong sini. Penyokong yang ini adalah sebenarnya penyokong apa? Is actually the roof beam. Ini adalah roof beam ni. Sebenarnya di sini kedudukan roof beam. Roof beam di sini, roof beam di sini. Jadi kalau kita tahu reaction yang ini, maka kita tahulah loading yang diagihkan kepada roof beam. Itu yang secara yang lebih tepat lah. The more accurate method, kaedah yang ini. Okay. Ataupun assume ada brick wall. Ini pun over lah ni. Overestimate daripada ini. Yang ini pun mungkin lebih overestimate daripada kaedah yang ini. Tapi boleh digunakan. Okay, choose either the accurate method, determine the reaction of the trusses. Trusses ni disokong oleh roof beam. Jadi directly bermakna pembebanan akan diagihkan kepada rasuk daripada roof beam ni. Daripada trusses ni transfer loading kepada roof. Ataupun assume semua brick wall menanggung 1.5 meter height of wall, semua roof beam menanggung dinding bata 1.5 meter tinggi, ataupun paling mudah
di sini saya membuat anggapan bahawa pembebanan daripada roofing ni, daripada aras bumbung ni ke bawah sini adalah sebanyak 30% daripada loading yang ini, daripada first floor ke bawah. So kalau kita tahu loading sini, maka dapatlah tahu loading di sini. Ya? Itu contoh dia lah, pengiraan pembebanan dari segi loading. Ya? Ada lagi? Anybody else? Any questions berkaitan dengan projek RC2? Saya nak tanya saya. Ya. Untuk yang roof subframe tu boleh Roof gunakan subframe. Okay. boleh guna cara untuk 30% tu juga ke? Roof subframe. Okay, roof subframe yang kata yang kita tengok awal tadi tu. Okay, yang kita tengok awal tu is something yang macam ni. Okay. Kemudian kita ada macam ni kan. Subframe untuk dapatkan bending moment kan. Betul? Alright. So, betul. So yang ini ni sebenarnya bila kita dah ada subframe yang macam ni, cara tak langsung dia, kita dah ada loading. Okay. Kita dah ada loading. Katakan kita dah ada loading sini. Okay. Jadi kalau loading ni dalam bentuk GK dan juga QK, okay. Jadi loading yang ini pun bolehlah kita ambil 30% yang ini. Kalau tak nak kira dia punya loading sini, kita anggap loading pada subframe roof ni untuk dapat ni adalah 30% daripada loading di sini. Boleh juga. Okay. So GK dengan QK sini anggap 30% daripada GK QK pada first floor. Pada subframe yang GK QK pada di sini. Kita ambil loading daripada first floor, kita pakai untuk roof. Ya. Mana sini kita ada loading first floor GK, loading first floor QK. 30% pergi sini, 30% daripada sini masuk sini. Baik je. Okay. Siapa lagi tadi? Tan ke? Nak tanya Sir. Nazmi. Okey, Nazmi. Kalau nak cari N tu, Saya nak cari moment. tak N. Oh, dari paksi, sorry. Okey, dari paksi. Kalau 4 beam, Okey. dia kiri kanan atas bawah tu, kalau dia ambil yang paling tinggi je antara kiri kanan atas bawah tu. Tak, ambil semua. Oh. Okay. Maknanya kena ambil reaction daripada, ini kolom daripada plan kan. Kemudian kita ada beam sini, ada satu beam. Kemudian ada dua beam, beam kedua, beam ketiga, beam keempat. Jadi dari paksi ni, N ni, N ni, dan dapatkan N pada kolom ni, kena jumlahkan, summation, semua reaction. Semua reaction daripada rasuk R1 contohnya, R1, R2, R3 dengan R4. So totalkan semua reaction, jumlahkan semua, tidak balas R1 punya reaction berapa, R2, R3, R4, combine semua sekali barulah dapat dari paksi dia. Yang tidak pada kolom daripada satu aras, from one level. Itu yang kita dapat N ni. Dan kalau reaction ni kita pecahkan kedua, satu akibat beban GK, satu akibat beban QK, maka dapatlah kita N akibat GK dan juga akibat QK secara berasingan, secara separate. Okay. Dan bila kita dah ada yang ini, GK dengan QK, maka dapatlah kita calculate N ni. N ni pun akan keluar dalam bentuk GK dan juga QK. Dan nilai ni, saya anggap pada ground floor pun sama. Pada roof 30%, 30%. Itu je anggapan yang saya buat. Okay. Tapi pada level ni, yang ini, ini pada level tingkat 1, kira betul-betul. R1 ni tidak balas dia berapa, base kepada assumption R1 ni sebagai simply supported. R2 pun sebagai simply supported, R3 simply supported, R4 simply supported.
untuk tujuan nak dapatkan daya paksi. Okay. Concern ataupun kita punya target ialah daya paksi. Jadi untuk daya paksi kita boleh assume R1 tu sebagai simply supported. Okay. Katalah ni R1. Ada loading, ada satu point load. R2 pula. Okay. R2, loading, tak ada point load. R3. R3, katakan ada loading, kemudian ada 2 point load. Contohlah. Ni R3. R4, UDL tak ada. UDL tak ada, cuma ada satu point load. So kita jumlahkan. Okay. Totalkan reaction sini, campur reaction yang ini, campur reaction yang ini, campur reaction yang ini. Jumlahkan semua sekali. Maka dapatlah daya paksi M. Dan kalau yang ini, kalau reaction ni dalam bentuk GK dia diasingkan GK dengan QK, semua macam tu. 1, 2, 3, 4 ni semua sama. Bermakna diasingkan GK dengan K, maka N ni pun kita akan dapat NGK dengan NQK. Jumlahkan semua sekali. Bukan ambil maksimum, totalkan ni. Menjumlahkan. Jadi all the reaction ni R1, R2, R3 dengan R4 ni. Okay. Dapatkan reaction sini R1, R2, R3 dengan R4. Combine all the 4 reaction, barulah dapat daya paksi N. Pada tiang tersebut from one level. Jadi kalau bangunan 10 tingkat, darab 10 tingkat, darab 10. Bangunan 8 tingkat, darab 8. And so on. Yeah. Okay. Okay. Itu tadi siapa? Muzamil yang tanya. Bukan Muzamil. Ya. Okay. Ada lagi soalan Terima tadi kasih. Nazmi yang tanya? Muzamil pula, ada lagi soalan? Ada? Tak ada. Ya. Tak ada soalan siapa lagi yang saya Anik? Anik ada soalan Anik? Ada. Ada. Siapa lagi? Hidayah? Hidayah pun tak ada Ada soalan. doktor. Tak ada. Nurul Ifa. Ni salah seorang pakar ASI kat ni. Ada soalan Nurul Ifa? Tak ada soalan. Tak ada. Okay, tak apa. Tak ada. Ketar-ketar ya suara. Sebab puasa kan. Tak adalah. Siti Mariam? Tak ada doktor. Tak ada soalan. Iskandar. Iskandar kadang dia rajin tanya saya dalam WhatsApp. Okay. Ada soalan apa-apa Iskandar? Tak ada doktor. Tak ada Saya nak tanya, siapa tu? Najamuddin. Okay. Kalau Najamuddin. loading ground floor sama dengan first floor, maksudnya N untuk ground floor tu sama jugalah kan doktor kan? Kalau apa dia? Macam mana? Kalau loading dekat ground floor sama dengan loading first floor, Kalau GK-QK dia sama ya? so N untuk ground floor tu sama jugalah kan? Sama. Ya. Kalau beza sikit pun saya anggap lebih kurang sama lah. Ya. Sebab tu saya dalam solution ni, saya anggap daripada ground floor ni pun, daya dia N. First floor kita kira N. Jadi ground floor ni assuming dia, pertama saya assume untuk yang ini ialah ground slab adalah suspended ground slab. Saya lupa nak bagi tahu. Ya. Bila saya katakan N ni, ground slab dia N sama dengan first floor, ini bermakna slab pada ground floor ni adalah suspended ground slab yang disokong oleh ground beam. Kalau setengah-setengah construction yang menganggap non-suspended ground slab, yang mana slab disokong oleh tanah, maka yang ini taklah sampai sebesar first floor. Mungkin dia
sama macam roof pun tak boleh. 0.3 saja. Kita boleh assume 0.3. Itu untuk non-suspended slab. Non-suspended ground slab. Bila suspended ground slab bermakna ground slab ni disokong oleh rasuk. Ground beam. Jadi contohnya ini saya punya ground slab. Okay. This is my slab. Kemudian my beam. Okay. Rasuk di sini. Rasuk dengan beam ni. Okay. Nampak? Dia ada line kat sini. Bermakna kalau yang ini adalah non-suspended. Pembebanan yang berlaku sini, okay, whatever loading sini, pembebanan pada slab akan diagihkan kepada tanah, soil, transfer kepada soil. Ini yang kita punya istilah non-suspended. Non-suspended ground slab. Dia tak bercantum antara beam dengan slab ni, dia tak bercantum. Beam dibuat dulu, habis concreting beam, barulah compaction tanah balik dan sebagainya, and then concreting untuk slab dengan beam ni secara berasingan, separated. Dua proses concreting yang berbeza. Mula concretekan yang ini, concretekan beam. Mula konkretkan beam ni penuh, habis konkret, and then baru pula konkret slab. Lepas tu baru konkret the slab. Bila dah habis ni, after 7 days ke, barulah konkret slab pula. Okay? Baru konkret slab. Jadi proses dia adalah dua proses yang berasingan antara beam dengan slab ni. Two concreting procedure yang berbeza. Ini sebagai non-suspended. Whatever loading yang bertindak pada slab diagihkan kepada lapisan-lapisan tanah yang dibentuk melalui hardcore compaction, sand blinding dan sebagainya. Kalau suspended dia lain sikit. Kita akan buat macam ni. Okay. Kita akan dari segi construction, saya akan casting. Okay, saya akan cast ground beam dulu. Tapi ground beam yang saya casting ni hanya sehingga soffit sahaja. Soffit slab sahaja. Bukan full height. Okay. Full height dia bermakna kan reinforce, boleh imagine kita punya beam kan ada reinforcement. Dia ada shear punya link, kemudian adalah reinforcement dia. Ya. Reinforcement untuk tulang utama, tulang top bar, tulang bawah ni semua. So apa yang kita akan buat ialah saya akan casting dulu. Okay. Saya akan casting bahagian bawah ni dulu. Concreting yang ini dulu. Saya concrete yang ini je. Tapi sampai level situ saja. Okay, saya concrete dulu. Bermakna nampak reinforcement ni terkeluar. Okay. Kemudian peringkat kedua, barulah saya masukkan reinforcement untuk slab. Okay. Saya masukkan reinforcement slab. Okay, top reinforcement, saya masukkan bottom reinforcement untuk slab, and then baru saya buat concreting yang second stage. Okay. Saya buat concreting second stage, concreting yang ini. Ini peringkat kedua punya concreting. Saya concrete untuk slab. Tadi first stage saya concrete hanya bahagian bawah ni. Okay. Sekarang ni second stage, ni peringkat pertama, saya concrete bahagian yang ini saja. Bahagian bawah, ni peringkat pertama. Peringkat kedua, saya concrete yang ini, the whole thing. Berserta dengan reinforcement dan sebagainya. Yang ini kita istilahkan sebagai suspended. Suspended
ground slab. Jadi suspended ground slab ni, whatever loading, pembebanan yang berlaku pada slab ni akan transfer kepada beam. Sama sebagaimana tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 dan seterusnya. Dia akan transfer loading kepada rasuk. Yang ini transfer loading kepada soil. Yang ini soil, tanah. Ini non-suspended. Kalau suspended slab, pembebanan diagihkan kepada rasuk. Reka bentuk rasuk is reka bentuk rasuknya T-beam. Okay. Reka bentuk T-beam. Yang ini reka bentuk rectangular. Yang ini T-beam. Contohnya lah. So itu perbezaan ni. Jadi dalam contoh yang untuk projek, okay, projek, maka ground slab ni dianggap ataupun diambil assumption dia bahawa yang ini sebagai suspended ground slab. Kelebihan suspended ground slab ialah kalau tanah ni settle, okay, kalaulah tanah ni settle, soil settle, slab tak settle. Sebab slab disokong oleh beam. Sebaliknya yang ini, kalau tanah ni settle, maka slab ni pun akan settle. Ini disadvantage dia. Kalau non-suspended. Kalau suspended, it's okay. Tak ada masalah. Okay, so ada apa-apa soalan lagi? Berkaitan dengan projek kita, projek RC. Yang ni cuma nak membezakan antara suspended dengan non-suspended ground slab lah. Antara suspended dengan non-suspended. Dan kesan dia terhadap assumption pembebanan. Kesan dia directly kepada pembebanan sendiri lah. So kalau non-suspended, nilai ni jadi berapa? Ini suspended 2.3. Kalau non-suspended, anybody? Okay. Kalau non-suspended, I will have N satu daripada sini. Hidayah, okay. Hidayah ada ni. Berapa nilai dia Hidayah? Kalaulah slab, ground slab ni non-suspended. Any idea? Kalau yang ni non-suspended. Kalau suspended, saya ada 1N coming from first floor, 1N coming from ground floor. Sebab saya assume yang ni suspended. 0.3N coming from here. So, 1 plus 1 plus 0.3 dapat 2.3 pada foundation. Kalau yang ini non-suspended, yang ini masih 1N, ini masih 0.3 dan 1.3N. Okay. Yang ini pula 1.3. Berapa? Baik, saya boleh assume yang ni pun sama macam roof, 0.3. 0.3, 1, 0.3. Jadi total di sini adalah 1.6. Okay. Dia menjadi 1.6. 1.6 N yang masuk kepada foundation. Yang tadi suspended slab, ground slab, kita ada 2.3 yang masuk foundation. Kalau non-suspended slab, kita ada approximately 1.6 times N. Assumption dia 0.3 daripada atas, roof, 1.0 N daripada first floor, dan yang daripada ground floor ni saya assume 0.3 juga. Sebab dia non-suspended. Beban diagihkan kepada tanah. Okay. So loading dia transfer kepada soil. Yang ditanggung oleh beam ni cuma kalaulah ada brick wall je. Mana-mana beam yang ada brick wall, okey, dia ada tambahan self weight campur brick wall. Itu je. Okay. Kalau tak ada brick wall, cuma self weight saja. Jadi sebab tu pembebanan yang saya gunakan is 0.3 lah, yang ni. 0.3 N. Itu untuk non-suspended. Okay. Alright. Banyak juga yang kita discuss hari ni. Based kepada kita punya projek. Hopefully lepas pada ni projek berjalan lebih lancar sikit daripada keadaan sekarang ni.
nampak macam analisis pun belum selesai lagi. Nak dapat N dengan M ni. Okay. Yang penting nak dapat daya paksi dan juga moment pada tiang ni. Yang ini kena usahakan dulu supaya you get your daya paksi pada N dengan M. Daya paksi dan juga moment yang tidak before proceeding kepada design dan sebagainya. Okay. Right. So kita pun dah running out of time. Ada lebih kurang 5 minit lagi. 5 more minutes. So anybody with any questions? Ada any clarification, Syami? Syami very good. Ada doktor sebab tadi tak faham yang frame analysis tu je. Ya, Ya. dah sir. Syami dah faham dah? Faham. Okay. Sebab Yes. saya tak faham yang frame analysis. Oh, yang frame analysis yang tadi yang mula-mula kita bincang tadi tu kan? Betul. Okay. Okay, selain pada Syami, Nazmi, okay, Syaming, Nur Syam. Nur Syam ada soalan? Ataupun Azlin? Azlin Kamaruddin. Nur Syam? Ada. Ada? Tak ada? Tak ada. Ada, okay. What about Azlin? Azlin ada soalan? Ada sir. Ada. Fatimah Aisyah? Ada sir. Ada? Ada. Ya. Ada ke tak ada? Tak ada? Tak dengar pula. Ada. Tak ada. Okay. Alright. Okay. Aida Atika, Yap, Daniel, Link ke Siang. Semua tak ada soalan Okay, kalau macam tu besok kita ada discussion lagi. Besok kita sambung balik our lecture on foundation lah. We start at 2:30 petang besok. And then followed by Wednesday kita continue dengan foundation design lah. Hopefully kita dah boleh habis foundation by end of next week. Kita dah siap semua foundation. Dan boleh masuk kepada retaining wall. Lecture sebenarnya boleh continue sampai hujung bulan Mei. Hujung bulan Jun. Bulan 6. Julai tu baru kita ada final exam. Betul. Cuma itulah exam yang lepas ada, tak silap saya ada 2 pelajar. Saya nak cakap macam mana 2 pelajar yang submit jawapan dia sejam selepas, more than 1 hour. So saya pun tak boleh terima lah answer script tu. So hopefully test nombor 2 please observe the time limit. Jangan terlebih 5-10 minit tu biasalah kan. Macam hari tu kita habis around 11:20. Ada extra 20 minit, 11:40 for uploading apa semua, nak ambil gambar apa semua. Tapi ada yang hantar lepas dekat-dekat pukul 12.30 after 12:30, dan ada yang lepas pukul 1 pun ada. 2 pelajar. Okay. So yang tu saya minta maaf lah, tak boleh nak menerima answer script yang 2 tu. So the rest okay, tak ada masalah. Cuma reminder for the next test, please janganlah sampai kalau 10 sampai half an hour lewat daripada masa yang kita benarkan. Jadi saya terpaksa menolak your answer script. So please observe the time limit yang kita specify. 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes. Biasanya paling lama 20 minit lah yang kita benarkan untuk nak upload your jawapan dan sebagainya. So itulah sikit berkongsi dengan all of you the experience yang daripada test 1. Okay. So let's be more observant kepada time frame yang dibenarkan. Okay. Dan jangan mengambil masa terlalu lama.
Kalau dah jam semua kaedah tak boleh, WhatsApp aja paling senang. Ambil gambar WhatsApp. Kalau nak email pun email jam lah, itu line tak berapa elok dan sebagainya. Paling senang just WhatsApp kan. Dia punya ni, ambil gambar, JPEG pun tak apa, tak payah PDF. Ya. Alright, so kita jumpa balik tomorrow around 2:30 ya. Boleh saya stop sini? Boleh sir. Alright. Okay, semua jaga diri baik-baik. So kita jumpa balik tomorrow around 2:30 ya. Assalamualaikum. Boleh, sir. Sir, thank you. Thank you. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Sir. Thank you, sir.